Kementerian Kesihatan KKM dah. Okay, Assalamualaikum and welcome back to Amirul Aiman Rafi channel. Macam video depan, aku shoot 15 minit lah. Aku ingat aku dah boleh edit tinggal 7 minit. Tapi bila habis edit, ada lagi 10 minit. Aku rasa lama jugalah kan. Sebab ada orang bagi tahu aku, Yun, aku lebih suka dengan hang cakap daripada hang buat unboxing, daripada hari review apa semua. Kau dengan aku cakap, tak apalah kan. Aku try lah banyak pakai bercakap. So aku akan explain hari ni pasal soalan bocor ataupun meniru dalam exam. So aku nak pi yang first dulu, iaitu yang first adalah aku nak fokus dekat soalan bocor. Okay, soalan bocor ni macam mana? Soalan bocor ni adalah salah satu method yang telah pun dibocorkan lah. Contoh dia macam ni lah. Soalan nombor 1 hampa tahu nak keluar apa. Sama ada hampa yang tahu sendiri, hampa dah pernah tengok soalan tu, ataupun orang-orang lain yang bagi tahu soalan tu. Contoh dia soalan nombor 1, di manakah terletaknya Tamadun Wang Ho. Contoh contoh. So okay, so hampa dah tahu. So hampa akan ingat, okay, soalan nombor 1 dia tanya pasal Tamadun Wang Ho, di manakah terletaknya Tamadun Wang Ho. So hampa akan ingat terus jawapan dia betul. So itu adalah jawapan bocor. Sama ada hampa tengok sendiri ataupun orang lain yang akan bagi tahu kat hampa untuk masuk. Sama ada juga isu yang viral baru-baru ni, iaitu hari kedua peperiksaan, hari ketiga peperiksaan tak silap aku lah. Paper sejarah kertas 2, yang mana ada student form 5 Pro Max. Dia berkata ada satu cikgu ni bagi tahu dekat student sekolah tu yang okey, soalan 4 masuk chapter 3, soalan 2 masuk chapter 1 apa semua kan. So ada student dia yang record. Aku dah cuba cari video tu tapi still tak jumpa. Aku cuba cari screenshot ke apa semua dekat mana-mana pun aku dah tak jumpa dah video tu kan. So junior ke WhatsApp aku, Yun, tolong ulas isu ni. Aku ulas tapi dah lewat kan, dah masuk hari ke berapa tu SPM aku pun tak ingat. Sepanjang aku buat video ni daripada hari yang bocor hari tu, kononnya bocor sampai hari ni, aku masih belum dapat apa-apa berita. Cuma yang dikeluarkan oleh Ezra Wani adalah masih lagi bawah siasatan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Ada satu TikTok account, cikgu ni kata soalan tu tak bocor. Sebab apa? Sebab hampa tak tahu detail. Cikgu yang dalam video yang viral tu kata soalan 3 masuk chapter 2. Macam tu saja. Itu adalah skop soalan, bukannya jawapan bocor ataupun soalan bocor. Macam siapa yang biasa buat sejarah kertas 3, hampa mesti familiar pasal skop soalan. Contoh dia akan keluar chapter 5. Contoh chapter 5 dia keluar, dia akan bagi tahu satu tema dan hampa akan carilah berkaitan kesan lah, punca, faktor apa semua tu berkaitan dengan chapter 5 tu, betul tak? Okey, sama juga macam cikgu yang viral tu, cikgu yang dekat TikTok tu kata soalan tu tak bocor sebab dia hanya bagi tahu skop soalan, bukannya soalan sebiji. Tapi kita masih lagi menunggu jawapan daripada pihak KKM lah, Kementerian Kesihatan KKM dah, daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebab sekarang kes COVID kan, so KKM je lah yang semua yang ada ni kan. Tapi aku jumpa satu isu soalan bocor. Isu soalan bocor ni jadi serius. Ada setengah sekolah ataupun setengah student yang kena resit balik exam, yang kena repeat balik exam. Contohnya UPSR 2014. So batch tu aku tak ingat batch apa, tapi sepupu aku kena 2 orang. Ada 2 orang yang tengah UPSR kan. So subjek sains time tu, soalan tu memang mereka dah declare bocor, and mereka kena resit balik, mereka kena duduk balik exam sains tu. Hang dapat ataupun hang tak dapat soalan tu ataupun jawapan daripada soalan tu, hang still kena balik. Tu settle bab soalan bocor. Okay, kita tutup pasal soalan bocor. And aku nak bawa lagi satu kat hampa pasal meniru dalam exam, meniru dalam assignment, dalam quiz, apa segalanya. Tak kisahlah, yang second dia nama meniru dalam pembelajaran, itu yang aku nak sembang. And viewer aku pun taklah aku rasa macam tua sangat ataupun taklah terlalu muda sangat. Okay, so maksud meniru ni adalah mengikut ataupun meng-copy paste, ataupun copy paste perbuatan orang. Maksudnya contoh si A jawab exam sebelah si B, so A ni akan tiru B apa yang dia jawab, sebiji apa semua tu lah. Itu adalah perbuatan meniru. Dalam exam waktu sekolah rendah sampai sekolah menengah akan jadi, mungkin bukan hampa, mungkin member hampa, ataupun mungkin sekolah hampa sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah pandai kan. So tak akan jadilah isu meniru ni. Okay, bila masuk ke peringkat IPT, memang akan lagi banyak lah kes-kes meniru, kes-kes kantoi dah meniru. Ada setengah kantoi, ada setengah tak kantoi. Hampa bisa tengok cerita Bad Genius. Okay, dalam cerita Bad Genius tu, dekat situ cerita Thailand tau. Aku rasa semua orang tahu. Cerita tu diinspirasikan daripada kisah sebenar dekat Thailand. Cuma pelakon dia pelakon orang lain lah. Hello? Salam Ahmad. Itu yang
Aku tengok shoot video. Okay, kalau hampa tengok cerita Bad Genius tu, hampa pergi tengok lah. Depa kat situ daripada kisah sebenar Thailand, based on true story. Ada seorang budak pandai ni, memang budak yang perform, cuma dia kurang berkemampuan lah kan. Dia gunakan bijaksana dia tu untuk tolong member-member dia apa semua. Hampa boleh tengok trik dia dalam tu, macam mana dia nak bawa kawan-kawan dia ni berniru lah. Bukannya seorang dua, bukannya 10-20 orang, tapi satu batch. Hampa bayangkan exam besar, contoh dia exam yang melibatkan antarabangsa. Contohnya macam kita kena ambil MUET untuk sambung study ke peringkat degree kan. So depa kat sana ambil exam, tak ingat exam pun, tapi melibatkan dunia, melibatkan antarabangsa. Okay, dia sanggup, dia dengan member dia ni dua orang ni pandai, tapi yang mastermind seorang ni je lah kan. Dia dua orang ni pandai. Mereka pergi luar negara, pergi Australia untuk jawab soalan awal dahulu berbanding yang duduk dekat Thailand ni. Mereka punya jam dalam 2 ke 3 jam awal. So mereka dah habis jawab, mereka ingat jawapan apa semua. Okay, so ada break, mereka masuk dalam toilet, mereka type jawapan apa semua, hantar. And yang dekat Thailand ni, mereka akan cetak pensel sendiri. Kalau apa pasal dekat pensel tu, kat ujung tu ada satu barcode tu ya. Okay, so dekat situlah mereka tunjuk exam dia tu. A, barcode dia tebal taruh mana, B, barcode dia macam mana, C, barcode dia macam mana, D, barcode dia macam mana. Bayangkan depa cetak pensel on the spot, on the same day juga. Okay, cuma depa dekat sini dah jawab awal dulu, and then depa text jawapan depa dekat yang duduk dekat Thailand. So depa akan bawa pensel tu lah masuk exam untuk jawab. So bila depa jawab, depa just tengok pensel tu je lah untuk tanda jawapan. Tu baru satu lah, yang tu yang paling besar sekali lah. Itulah yang dikatakan meniru dalam exam. So aku nak cerita kat hampa dekat sini sebab apa yang ramai orang meniru dalam exam. First kali, semua orang nak lulus, semua orang nak cemerlang dalam peperiksaan kan, semua orang nak perform dalam exam. So depa ambil inisiatif depa sendiri, ataupun depa ambil insentif, ataupun depa ambil langkah mudah adalah dengan cara mereka meniru dalam exam. Orang panggil bawa toyo, tak kisahlah hampa tulis dekat kad matrik ke, hampa tulis kat slip exam ke, hampa tulis kat pemadam ke, jawapan ABCD apa semua tu kan. So dekat situ, kalau tak dapat tangkap, tak apa. Tapi kalau dapat tangkap, mungkin hampa kena gantung college ataupun hampa kena buang college. Mereka malas nak baca buku. So itu menjadi faktor yang kedua untuk mereka meniru dalam exam. Tapi aku rasa macam bodoh pula kan. Hang bayangkan, hang ambil slip, hang tulis kecil tu kan, dan hang masuk dalam exam. Apa salahnya kalau hang baca siap-siap? Memanglah banyak, tapi kalau hang baca siap-siap sekurang-kurangnya memang takkan kantoi langsung. Tak kira hang tak meniru pun, kalau hang baca ingat sikit-sikit pun jadi lah. Kalau hang tulis perfect, lecturer kenal hang, quiz hang merapu, assignment hang jawab macam culang-caling apa semua, tiba-tiba dekat final perform. Takkan tak pelik weh. Mesti dah mengajar lama, mesti dia boleh tahu student dia macam mana apa semua kan. Bila lecturer was-was, so macam itulah akan jadi dia. Mesti hampa akan katui dalam exam. Okay, tu adalah dua sebab yang aku dapat. Tapi aku nak cerita kat sini kesan bila hampa meniru dalam exam. Aku nak fokus dekat sini adalah untuk pelajar yang sedang sambung diploma ataupun yang sedang sambung degree dekat IPT. Okay, sebab apa? Sebab kat sini jom aku explain. Okay, dekat college aku, kami punya quiz jarak satu meja. Aku tak sure dekat IPT lain macam mana, tapi dekat tempat aku satu meja, macam exam lah, macam exam, cuma dia quiz saja dalam 10-20 soalan lah, yang simple soalan apa semua. Okay, satu hari tu kami kena buat SEM, tak silap aku SEM 4 lah, tak silap aku kan, lecturer account aku kata kami kena buat quiz hari tu. Dan tiba-tiba lepas masuk dah tengah jawab tu, lecturer account aku kata simple lah macam ni, kamu kena ingat markah quiz akan bawa ke markah final kamu. Okay, markah final kamu akan menjadi GPA kamu. Bahasa Melayu dia aku tak ingat apa, tapi GPA adalah tak ingat lah, jadi GPA kamu bila kamu habis exam, final exam kan. Dan GPA kamu akan dikumpulkan menjadi CGPA kamu. Contoh kamu dapat CGPA, dah habis belajar semua 6 semester, 7 semester, 8 semester pun semua, kamu dapat satu CGPA, contoh dia 3.81. Dengan berbekalkan CGPA tu, berbekalkan diploma dan juga degree hampa tu, hampa pergi minta kerja. Alhamdulillah rezeki hampa dapat kerja yang hampa nak kan. So ambil account, so hampa nak jadi auditor dekat Ernst & Young ataupun dekat PCW, dekat audit firm yang famous kan. So hampa pun kerja sebulan, and then hampa dapat gaji. Okay, so hampa fikir balik, gaji yang hampa dapat tu, yep, hampa kerja. Betul hampa kerja. Apa kaitan dengan meniru? Hampa apply kerja guna diploma dengan degree yang hampa gadah, betul tak? So dari situlah hampa dapat duit yang hampa kerja, betul tak? Okay, mesti hampa kata, itu belajar tak ada kena-mengena pun dengan kerja. Kerja mana ada kerja, mana ada meniru dalam kerja.
Tak, benda ni berkait. Okay, berkait. So kalau hampa dah meniru tu, kalau dah lepas aku tak sure macam mana nak buat. Tapi kalau yang belum tu, aku sarankan janganlah meniru. Okay, bila lecturer aku kata macam tu, aku macam terjentik terus ya. Hatiku betul-betul terjentik. Dia kata, okay, so aku memang tak akan meniru sampai bila-bila. Sebab kita akan dapat duit, rezeki ataupun gaji kita yang kita kerja dekat top company yang kita nak apa semua tu kan. Gaji 5,000 sebulan kan, berbekalkan dengan degree hampa tu kan. So dapat 5,000, mesti hampa akan rasa tak cukup. Rezeki hampa akan sempit. Semuanya akan rasa macam tu. Betul. Sebab apa? Sebab hampa meniru dalam quiz tadi. Bukan exam lah, dalam quiz sahaja. Berbayangkan macam tu. Lecturer aku kata macam tu, aku memang betul-betul macam dah tersedak lah. Dia sem 4 baru dia kata macam tu kan. Sebab baru semester 4 lah dia ajak aku kan. So aku kata, oh benda ni apa salahnya aku share dengan hampa kan. Supaya hampa yang belum meniru, tolonglah jangan meniru. Dia akan kesankan sampai bila-bila. Contoh hampa dapat duit gaji tadi, hampa beli belanja makan kat hampa. So bila hampa makan dah jadi darah daging, so hampa boleh bikin sendiri. Then ada jodoh, hampa kahwin pula, dah ada anak sendiri. So hampa boleh fikir sendiri lah. So aku pun dah boleh tiap panjang aku rasa. Jangan lupa, ini adalah video aku untuk minggu ini. Aku tahu hampa suka dengar aku boleh tiap. So aku banyakkan video aku cakap. Okay, so itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe Amirul Aiman Rafi Channel. Okay, so bye bye.